Over to you, Tan Sri. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan media yang menunggu selesainya mesyuarat yang ke-8 Jawatankuasa Khas atau Pasukan Khas Jihad menangani inflasi. Hari ini Jawatankuasa telah mengadakan perbincangan yang menyentuh beberapa perkara, tapi sebelum daripada itu saya ingin membuat sedikit ulasan tentang berita yang tular khususnya semalam dan juga malam tadi berhubung dengan penemuan minyak sawit dalam polybag yang dikatakan terapung di lautan dalam jumlah yang banyak di perairan Indonesia, dan ada pihak yang telah membuat andaian bahawasanya minyak tersebut adalah minyak yang datangnya dari Malaysia. Sehingga kini kita cuba mendapatkan pengesahan daripada pihak media yang membuat laporan berkenaan, tetapi tidak ada satu pihak pun setakat ini yang dapat membuat pengesahan dan memberikan butir-butir lanjut tentang gambar-gambar yang ditularkan yang difahamkan dipetik daripada akaun sosial media yang tertentu. Maklumat awal yang diterima menyatakan minyak-minyak tersebut adalah minyak masak daripada negara Indonesia sendiri, dan belum ada sebarang bukti yang menyatakan minyak yang didapati terapung di laut di perairan Indonesia itu adalah minyak yang dibawa dari Malaysia. Pun begitu, saya telah minta supaya Bernama membuat follow up dengan rakan sejawat di Indonesia untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, kerana ada juga yang menyatakan berita itu adalah berita ataupun klips yang lama, bukan satu peristiwa yang baru berlaku. Saya ingin memberi nasihat kepada orang ramai supaya tidak membuat andaian sehinggalah berita itu dapat dibuat pengesahan oleh pihak yang lebih berautoriti, dan pihak media yang telah menyiarkan berita berkenaan juga saya telah minta sebentar tadi untuk mereka memberikan maklumat-maklumat lanjut sekiranya ada, sehingga ada kenyataan yang jelas dan sahih. Adalah tidak wajar untuk diandaikan minyak yang ditemui di Indonesia itu adalah minyak bersubsidi daripada negara kita. Namun begitu, kita tidak mengenepikan begitu saja. Kita ingin mendapatkan maklumat yang lebih sahih. Yang kedua, pada hari ini kita telah diberikan penjelasan data-data secara terperinci oleh Jabatan Statistik berhubung dengan kedudukan inflasi dalam negara kita. Walaupun angka kedudukan inflasi dalam negara kita secara relatif adalah rendah pada tahap 3.4% dan masih lagi terendah di kalangan negara-negara ASEAN, kita tidak boleh menafikan bahawasanya kenaikan harga kepada barangan dan perkhidmatan tertentu, terutama sekali barangan makanan, adalah menjejaskan, terutama sekali bagi golongan yang berpendapatan rendah. Justru walaupun angka mutlak inflasi yang dicatatkan oleh Jabatan Statistik menunjukkan angka inflasi yang rendah, tetapi kita berpendirian usaha-usaha untuk memastikan barang-barangan utama tidak terus dinaikkan, apalagi dinaikkan sewenang-wenang, dan hendaklah terus dikawal. Dan dalam hubungan ini kita ingin menyeru kepada peniaga-peniaga terutamanya supaya tidak mengambil kesempatan daripada ura-ura inflasi kemudian ianya dijadikan alasan untuk menaikkan harga. Sebagai contoh,
data yang dibentangkan kepada kita jelas menunjukkan sewaktu harga ayam meningkat baru-baru ini, ramai peniaga yang telah menaikkan harga barangan bermasak mereka atas alasan harga ayam ketika itu mencecah sampai RM10 lebih 1 kilogram. Sekarang dengan intervensi yang telah dilakukan oleh kerajaan, kita bersyukur kerana laporan yang dibentangkan pada hari ini membuktikan harga ayam dalam pasaran di seluruh negara telah berada di tahap lebih rendah daripada harga ceiling dan tentunya lebih rendah daripada waktu harga ayam melonjak baru-baru ini. Persoalannya, data menunjukkan harga makanan yang berkaitan dengan ayam telah dinaikkan dengan agak tinggi. Apakah tidak mungkin peniaga-peniaga yang berkaitan untuk menurunkan semula harga kepada harga yang setimpal dengan harga ayam pada masa ini? Ini sebagai satu contoh. Didapati juga beberapa produk-produk yang lain yang sebenarnya tidak terkesan dengan kenaikan yang tertentu tapi telah juga menaikkan harga, dan oleh kerana barang-barangan itu tidak termasuk di bawah barangan kawalan, maka sudah tentulah tindakan-tindakan dalam bentuk penguatkuasaan tidak boleh dilakukan. Namun di sinilah perlunya keluarga Malaysia bertindak sebagai satu, orang kata sebagai satu entiti bersama, dan kita menyeru kepada peniaga-peniaga untuk tidak menaikkan harga berdasarkan pada spekulasi, tidak juga menaikkan harga berdasarkan kenaikan barangan yang berlaku secara sementara, dan juga kita harap harga sedia diturunkan apabila intervensi dilakukan oleh kerajaan, dan apabila harga turun hendaklah peniaga-peniaga berkenaan berusaha untuk menurunkan harga barang mereka masing-masing. Jawatankuasa akan terus membuat susulan kepada produk-produk dan perkhidmatan tertentu selain daripada penurunan harga minyak masak untuk mencari jalan supaya lebih banyak lagi barangan-barangan dapat dijual pada harga yang lebih murah. Ya. Ini akan dilakukan yang seperti mana telah diumumkan. Pertama, penglibatan koperasi dan bermula lebih kurang pada 19 hari bulan yang akan datang, Menteri Usahawan dan Pembangunan Koperasi Tan Sri Noh telah maklumkan tadi, dijangkakan sekitar 19 hari bulan ini koperasi akan dapat memulakan roll out penjualan produk-produk tertentu pada harga yang lebih murah. Dan juga lebih kurang pada tarikh yang sama, iaitu 19 hari bulan, program jualan murah keluarga Malaysia akan mula dilaksanakan, yang mana pada hari ini kita telah membincangkan dan memperincikan modus operandi dan menyelaraskan bagaimana ianya dapat dilakukan oleh semua 5 kementerian yang terbabit di dalam program jualan murah keluarga Malaysia. Jawatankuasa hari ini juga telah mengadakan perbincangan dengan MPOB, badan yang bertanggungjawab dalam melesenkan pengeluaran ataupun penghilangan minyak dan juga pengeksportan CPO. Kita telah meminta supaya MPOB membuat 2 kajian lanjut. Yang pertama ialah untuk membuat kajian kebolehkelaksanaan ataupun kewajaran untuk sama ada mengekalkan sistem yang ada sekarang, yakni harga minyak domestik dan juga ekspor pada satu harga, sistem satu harga, berbanding dengan sistem 2 tier ataupun 2 tier pricing system, yakni satu harga untuk minyak yang diekspor dan satu struktur harga bagi minyak kegunaan domestik. Untuk makluman, jawatankuasa telah dimaklumkan hanya kira-kira 5.6% sahaja daripada minyak
yang dikeluarkan oleh negara kita yang digunakan untuk kegunaan domestik, yang mana daripada jumlah tersebut kira-kira 60,000 tan sebulan sememangnya disubsidikan oleh kerajaan di bawah program subsidi minyak secara paket. Oleh sebab itu kita ingin menyusuli kebolehlaksanaan, tapi kita akan memberi peluang dan ruang yang secukupnya kepada MPOB untuk membuat kajian, kerana apa-apa yang kita lakukan akan mempunyai kesan-kesan yang tertentu. Tetapi kajian mengekalkan sistem sekarang dengan kaedah mengadakan two-tier system bagi minyak yang digunakan untuk kegunaan domestik akan dibuat kajian selanjutnya. Jawatankuasa juga hari ini membincangkan soal kedudukan stok pengimbal bagi bekalan ayam setelah kita membuka ayam boleh diekspor, boleh diimport daripada mana-mana juga negara. Pengimport asalkan pengeluar-pengeluar dan pengeksport negara luar itu yang telah diberikan pengesahan oleh Jabatan Veteriner, terutama sekali daripada 3 negara sumber, iaitu negara China, negara Thailand dan juga negara Brazil. Dan juga pembelian unsur stok pengimbal daripada pasaran tempatan. Lembaga Pertubuhan Peladang yang diberikan tanggungjawab mewujudkan stok pengimbal telah memaklumkan mereka mensasarkan untuk mewujudkan bekalan stok pengimbal ayam yang akan mencecah lebih kurang 4,536 metrik tan menjelang akhir bulan Disember, dan jumlah tersebut dikira pada tahap kira-kira keperluan cukup untuk keperluan 7 hari berasaskan penggunaan harian 1.8 juta ekor ayam sehari. Dan ini adalah satu percubaan yang baru mewujudkan bekalan stok pengimbal. Walaupun begitu, pengertian stok pengimbal yang dilaksanakan ini tidaklah bermakna ayam itu hanya disimpan bagi tujuan dikeluarkan pada masa tertentu sahaja, tetapi sebahagian daripada stok pengimbal itu dibenarkan untuk dikeluarkan ke pasaran secara berperingkat untuk memastikan bekalan ayam berada pada tahap lebih daripada keperluan bagi menentukan harga tidak menghadapi kenaikan. Pada masa yang sama, kita bersetuju untuk KP dan HEP untuk membuat pemantauan terhadap jumlah ayam yang diimport, maksud saya ayam bulat, serta pengeluaran ayam segar tempatan, dan menentukan supaya tidak terlalu banyak oversupply yang mesti diseimbangkan dengan kebenaran mengeksport pada jumlah yang dihadkan. Seperti mana kita semua tahu, pada masa ini ekspor ayam masih tidak dibenarkan, dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan, dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga ceiling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut, kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga ceiling. Namun begitu, KP dan HEP akan membuat pemantauan dari segi jumlah stok yang diimport, stok pengeluaran tempatan, dan sekiranya ada keperluan untuk membenarkan sebahagian daripada ayam tersebut yang boleh dieksport. Itu akan disusuli oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna daripada semasa ke semasa.
Jadi itulah saja perkara-perkara yang ingin saya maklumkan hasil daripada mesyuarat kita pada hari ini. Kita bersetuju way forward bagi jawatan kuasa jihad ialah untuk mula melihat kepada kerangka yang lebih besar yang berkaitan dengan inflasi. Dan kita telah meminta supaya Jabatan Statistik mengeluarkan data-data yang perlu dikongsi dengan orang awam secara lebih terbuka, bukan hanya memaparkan data-data itu secara biasa di portal jabatan, tetapi untuk mereka mengenal pasti langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh jawatan kuasa jihad secara lebih bersasar. Misalnya mengenal pasti barang-barang yang sensitif kepada menyumbang bagi kenaikan kadar inflasi, bagi membolehkan jawatan kuasa jihad membuat intervensi awal. Sekarang kita ingin mengambil langkah-langkah lebih proaktif bagi barangan-barangan tertentu. Kita tidak nak menunggu sehingga harga barang naik baru kita nak mencari langkah-langkah intervensi. Pendekatan yang akan diambil oleh jawatan kuasa ini akan lebih bersifat proaktif supaya kita dapat mengawal inflasi negara kita pada tahap yang rendah, satu. Yang kedua, yang lebih penting laginya ialah walaupun kadar inflasi rendah, kita sedang memberikan perhatian impak kepada golongan berpendapatan rendah. Jadi produk-produk tersebut sedang dikenal pasti dan kita akan mengambil langkah-langkah seterusnya bagi produk-produk tertentu dan DOSM akan membantu kita mengenal pasti produk dan juga perkhidmatan yang perlu diberikan perhatian oleh jawatan kuasa bertindak ataupun pasukan khas menangani inflasi. Okey. Last week, tadi dah bincangkan untuk melaksanakan penglibatan gerakan koperasi pada 19 hari bulan. Jadi apa mekanisme